Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anak-anak murid tahun 2 Ali. Setelah lama kita tidak bertemu, hari ini saya akan ajarkan kepada kamu tajuk yang baharu, iaitu aspek tata bahasa. Yang kita pelajari itu tajuk kata hubung. Baik, apa itu kata hubung? Okey, kata hubung ialah perkataan yang menyambungkan dua perkataan tunggal ataupun lebih. Dua ataupun lebih. Dia mesti ada dua ataupun lebih digabungkan menjadi satu ayat. Baik, contoh kata hubung. Dan, atau, lalu, sambil, tetapi, supaya, kerana dan banyak lagi. Tapi kita belajar hari ini 7 saja kata hubung yang kita belajar pada hari ini. Baik, mari kita mulakan kelas kita. Baik, pada PowerPoint ini saya tuliskan di sini iaitu kata hubung dalam bentuk peta dakap. Ini dipanggil peta dakap. Baik. Yang pertama, kata hubung yang pertama iaitu dan. Dan itu menghubungkan subjek atau predikat yang sama. Okey, dan macam mana kita nak bina ayat dan menggunakan kata hubung dan? Baik, contohnya kalau di sini Ahmad dan Karim memancing ikan di tasik. Maksudnya di sini mereka melakukan perkara yang sama, iaitu memancing ikan. Tetapi kita tak boleh cakap Ahmad memancing ikan di tasik dan Karim memancing ikan di tasik. Itu adalah ayat salah. Kita kena gabungkan sebab di situ ada perkara yang sama dilakukan oleh mereka, iaitu Ahmad dan Karim memancing ikan di tasik. Bagaimana? Senang kan? Baik, kita pergi kepada contoh yang kedua, kata hubung yang kedua, iaitu atau. Yang ini selalu kita guna atau. Atau ini merujuk kepada sesuatu pilihan. Kita membuat pilihan. Nak pilih atau. Contoh ayat, kamu hendak makan roti atau kuih. Di sini atau. Dia tanya, kamu nak makan kuih atau roti? Boleh pilih. Sama saya hendak makan roti ataupun saya hendak makan kuih. Di sini menunjukkan ayat ini kita perlu membuat pilihan. Itu kata hubung yang sesuai digunakan untuk ayat ini. Baik. Yang ketiga iaitu lalu. Lalu ialah merujuk kepada menghubungkan dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Contoh ayat. Baik. Ali membawa jus. Ali membawa jus. Lalu meminumnya di atas kerusi. Lalu meminumnya di atas kerusi. Tadi Ali dibawa jus, dibawa. Kemudian dia minum di atas kerusi. Itu dilakukan dua perbuatan secara berturut-turut. Baik, yang keempat, tetapi. Baik, tetapi di sini menunjukkan perkara berlainan atau berbeza. Perkara yang tak sama, berlainan atau berbeza. Baik, kalau kita tengok contoh ayat yang diberikan, Siti berkulit putih, tetapi kakaknya berkulit hitam. Nampak di situ. Walaupun adik-beradik Siti dan kakak, tetapi perbezaan di situ itu warna kulit. Dicakap di sini Siti berkulit putih, tetapi kakaknya berkulit hitam. Baik. Seterusnya, contoh yang kelima iaitu supaya. Okey, supaya apa dia supaya? Itu menyatakan harapan. Nak
katakan harapan. Contoh ayat yang diberikan ialah kita akan hias bilik ini supaya kelihatan cantik. Kita maksudnya ramai. Lebih pada 2 orang kita boleh panggil kita. Okey, kita hias. Hias bilik ni supaya kelihatan cantik. Jadi harapannya adalah untuk supaya kenapa dia nak hias bilik itu? Supaya kelihatan cantik. Baik. Yang seterusnya. Rasa macam mana sekarang ni? Boleh? Yang kelima sekarang kita dah pergi yang contoh yang ke-6. Baik, itu sambil. Sambil yang macam mana? Sambil menunjukkan beberapa perbuatan yang dilakukan bersama. Ni sekali lagi saya ulang, sambil menunjukkan beberapa perbuatan yang dilakukan bersama. Macam mana? Kita tengok ayat di sini. Kalau kita sebut ayat mungkin kita lebih senang faham. Baik, ibu memasak. Sekarang ni ibu memasak, satu perbuatan. Ibu memasak sambil mendengar radio. Jadi dalam satu masa ibu melakukan 2 perkara, iaitu memasak dan sambil mendengar radio. Di situ kalau kita tengok sambil dia di situ, dia melakukan beberapa perbuatan bersama. Beberapa 2 perbuatan dilakukan dalam satu masa yang sama. Baik. Dan yang ketujuh yang terakhir, baik, itu kerana. Kerana apa dia kerana? Kerana merujuk penjelasan yang menjadi punca sesuatu kejadian atau keadaan. Penjelasan kenapa keadaan itu berlaku. Contoh di sini, contoh ayat yang diberikan. Yang ini biasa kalau kita sekolah kita tahu ayat ini. Ahmad tidak hadir ke sekolah. Dia kata Ahmad tak dapat hadir ke sekolah. Kenapa? Kerana demam. Nampak di situ, sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah. Kenapa? Sebab demam. Jadi ayat di sini Ahmad tidak hadir ke sekolah kerana demam. Jadi di sini kita dah belajar berkenaan tajuk tata bahasa kata hubung. Contoh yang di sini saya beri ada sebanyak 7 kata hubung yang kita pelajari hari ini. Masih lagi banyak kata hubung yang perlu kamu pelajari, tapi untuk setakat ini kita belajar 7 sahaja. Semoga apa yang kita belajar hari ini kamu dapat jawab latihan yang saya akan berikan nanti. Kita ulang sekali lagi, okey. Apa dia maksud kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang menyambungkan 2 ayat tunggal atau lebih. Dia mesti 2 ayat baru dia akan jadi semula. Perkataan yang menyambungkan 2 ayat tunggal atau lebih. Maksudnya dia kena ada 2 ataupun lebih biar menjadi 1 ayat bila kita gabungkan menggunakan kata hubung. Baik. Contohnya tadi dat, atau, lalu, tetapi, supaya, sambil dan kerana. Macam mana? Harap-harap kamu boleh faham. Okey. Itu setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.